Assalamualaikum Dr. Arifah. Nama saya Wan Nur Hashwanis binti Wan Hashunizan, pembangkang nombor matrik BA23110273. Kami daripada kumpulan 5 dengan ahli seramai 6 orang iaitu Syahrul, Yosyamin, Aizul, Nurisa, Genevian dan saya akan membentangkan tajuk memperkasa perusahaan kecil dan sederhana IKS untuk memasuki pasaran global. Okay, saya akan teruskan di bahagian pengenalan. Saya akan bagi tahu apa itu PKS. PKS adalah perusahaan kecil dan sederhana yang menyumbang kepada ekonomi Malaysia kerana ianya membuka peluang pekerjaan, lebih-lebih lagi aktiviti keusahawanan. Apa yang mendapat perhatian tinggi adalah perusahaan makanan tradisional sebab ada nilai warisan budaya dan berpotensi ke pasaran global. Kami telah memilih Rabiatul Enterprise iaitu IKS yang mengusahakan kuih cincin tradisional di Papar Sabah. Kami pilih pengusaha ini sebab kami dapat lihat potensi serta cabaran sebenar yang dihadapi oleh pengusaha bagi mengembangkan perniagaan beliau. Walau bagaimanapun, ada beberapa cabaran yang dihadapi oleh pengusaha ini yang akan kami rungkaikan dalam proses kenaikan beliau. Justru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti ciri-ciri Rabiatul Enterprise sebagai sebuah PKS makanan tradisional, menganalisis cabaran yang dihadapi serta mencadangkan strategi bagi memperkukuh daya saing perusahaan ke pasaran global. Selamat sejahtera, saya Genevieve Fahili Annabeles akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian kes. Pendekatan kualitatif dipilih kerana kami ingin memahami secara mendalam pengalaman, cabaran dan strategi yang diamalkan oleh pengusaha IKS dalam usaha memasuki pasaran global. Kajian ini hanya memfokuskan kepada satu perusahaan iaitu Rabiatul Enterprise di Kampung Melugus Papar. Dari segi pengumpulan data, kami menggunakan dua sumber data iaitu data primer melalui temu bual secara berstruktur dan juga data sekunder. Akhir sekali, data temu bual dianalisis menggunakan analisis tematik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Norisa binti Sadri, memegang nombor matriks BA23110455. Hari ini saya akan membentangkan bahagian 5.0 iaitu sorotan kajian lepas. Sorotan kajian lepas ni dibahagikan kepada 4 komponen utama iaitu definisi dan perancangan, cabaran global, penghalang makro serta strategi pemerkasaan. Kita mulakan dengan konsep dan kepentingan PKS. Menurut kajian Yi Hua Chin dan Yi Xiang Lim 2018, PKS ni ditakrifkan secara rasmi melalui skala operasi dengan had maksimum jualan tahun 50 juta bagi sektor pembuatan dan RM 20 juta bagi sektor perkhidmatan. Dari sudut sumbangan pula, Nora Zida Ibrahim 2019 menekankan bahawa PKS ni merupakan tulang belakang ekonomi negara yang menyumbang sebanyak 32% kepada KDNK serta menjadi pemangkin utama kepada pembasmian kemiskinan dan penyediaan latihan kemahiran. Seterusnya, apabila PKS cuba menembusi pasaran global, sorotan kajian lepas mendedahkan 4 rintangan utama iaitu pertama, kekangan kewangan modal di mana syarat pinjaman yang ketat menghalang peningkatan kapasiti pengeluaran, iaitu kajian daripada Hasim et al. 2010. Kedua, jurang pengetahuan pasaran mengenai budaya pengguna dan peraturan asing yang meningkatkan risiko kerugian, kajian Huitman et al. 2021. Ketiga, jaringan antarabangsa yang terhad akibat terlalu fokus kepada pasaran domestik, Law et al. 2018. Dan keempat, kelemahan daya saing digital disebabkan tahap automasi dan pengurusan moden yang masih rendah, iaitu kajian daripada Zul Akmal et al. 2023. Lebih membimbangkan lagi, bagi kluster perusahaan mikro ni terdapat penghalang khusus yang mengekang mereka, iaitu kajian daripada SME Corp 2019 menyatakan ciri unik pengurusan mereka yang terlalu ringkas dan sumber kewangan yang terhad menjadi kekangan utama. Isu ini diburukkan lagi dengan ketegaran harga untuk bersaing, Hasim et al. 2018. Perangkap ekspor tidak langsung yang menyebabkan kehilangan kawalan strategi harga, Leonidon 2004, serta kelemahan tadbir urus kewangan akibat ketiadaan akaun formal yang akhirnya menghalang mereka daripada akses bantuan kerajaan, iaitu Yohaya et al. 2018. Akhir sekali, bagi mendepani cabaran ini, 3 strategi
pemekasan masa depan telah digariskan. PKS perlu memfokuskan kepada inovasi produk berterusan untuk memenuhi piawaian antarabangsa. Aulanda et al. 2024. Penglibatan dalam jaringan industri melalui Persatuan untuk Perkongsian Maklumat Rashid et al. 2022 serta optimasi pemasaran digital menerusi media sosial dan juga e-dagang bagi menjangkau pasaran global dengan kos yang rendah, iaitu daripada kajian Muhammad et al. 2021. Sorotan kajian lepas nilai menjadi kompas dan asas teoretikal yang kukuh dalam pembentukan kajian kes kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan 6.1 iaitu profil informan. Kajian kes ni memfokuskan kepada Rabiatul Akma, iaitu seorang wanita muda yang berusia 27 tahun yang berpendidikan STPM. Beliau bertindak sebagai penerus generasi kedua yang mengambil ahli pengurusan perniagaan warisan ibunya sejak 2020. Mencerminkan penglibatan yang proaktif belia dalam industri makanan tradisional. Perniagaan ini juga milik tunggal yang bernama Rabiatul Enterprise yang beroperasi secara domestik di Kampung Melugus Papar, Sabah dengan menghasilkan kuih cincin. Keaslian rasa produk dikekalkan melalui kaedah manual 100% yang menggunakan tangan dan dibantu oleh 6 orang pekerja daripada rantaian keluarga. Mereka juga mampu menghasilkan kapasiti yang luar biasa, yang itu sebanyak 7,000 hingga ke 10,000 biji kuih sehari. Dari aspek kewangan pula, syarikat ini mencatatkan prestasi yang sangat kukuh dengan pendapatan tahunan sebanyak RM708,000 dan juga jualan harian antara 3,000 hingga ke 7,000. Melalui pelantikan ejen serta kesediaan digital menggunakan aplikasi Orderlah dan juga transaksi QR, produk mereka kini telah menembusi pasaran global seperti China, Dubai dan juga Jakarta. Ini membuktikan PKS luar bandar mampu berdaya saing sehingga ke peringkat antarabangsa. Saya Yosemite Jamain, nomor metrik BE 23110333. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil analisis tematik bagi kajian kes Rabiatul Enterprise. Saya akan fokus kepada satu contoh studi utama sahaja bagi setiap tema dengan bukti temu bual bersama pengusaha itu sendiri pada tarikh 19 Jun 2026, 10.22 pagi. Bagi tema yang pertama yaitu perangkat margin untung dan tekanan cost input. Contoh isu, kenaikan harga bahan mentah mengecilkan aliran tunai perniagaan untuk kos ekspor, di mana bukti temu bual bersama pengusaha mengatakan bahwa dulu tepung beras cuma RM40, sekarang sudah RM58 sekampit. Kos input lain seperti diesel, plastik, dan gas semua naik. Untuk tema kedua pula, cabaran mengeluarkan kuih secara banyak versus menjaga rasa asli warisan. Untuk contoh isu, pengeluaran secara manual menggunakan tangan menyukarkan syarikat memenuhi kuota ekspor berskala besar, di mana pengusaha mengatakan sehari 7 hingga 10 ribu biji itu kita bukannya menggunakan mesin, tetapi kita menggunakan manual, yaitu dicetak dengan tangan sebanyak 10 ribu kali sehari. Manakala untuk tema ketiga pula, yaitu kelebihan guna sistem digital lawan syarat ketat sijil ekspor luar negara, di mana operasi di kawasan rumah menyukarkan syarikat mendapatkan sijil GMP sebagai syarat utama ekspor. Penemu bual mengatakan bahwa kami ada halal jakim dan mesti, tapi GMP belum sampai lagi sayang. Susah betul mahu dapat sebab operasi masih di kawasan rumah. Kesimpulannya, PKS tempatan kita ada potensi tapi masih tersangkut disebabkan masalah kos, kaedah manual dan syarat pensijilan permis. Seterusnya bahagian 6.3, analisis data perniagaan PKS Rabiatul Enterprise. Pertama, dari aspek kapasiti pengeluaran. Berdasarkan jadwal 3, perniagaan ini sangat produktif. Dalam masa satu hari saja, mereka mampu menghasilkan antara 7.000 hingga 10.000 biji kuih cincin. Kalau kita diunjurkan untuk setahun dengan 260 hari bekerja, jumlah pengeluaran mereka boleh mencecah antara 1,82 juta hingga 2,6 juta biji kuih. Ini membuktikan pengusaha tiada masalah dari segi jumlah pengeluaran asas. Kedua, hasil jualan dan agian pasaran. Daripada jutaan biji kuih tadi, hasil jualan kasar untuk sehari boleh mencecah RM3.000, manakala untuk unjuran tahunan pula, pengusaha boleh mencapai keuntungan sehingga RM780.000 setahun.
Produk ini diagihkan ke pasaran domestik. Permintaan paling tinggi adalah di kota Kinabalu, yaitu 5.000 unit sebulan. Manakala yang menarik, pasaran luar Sabah seperti Selangor dan Sarawak juga tinggi, yaitu masing-masing 3.000 unit sebulan. Ini bermakna pasaran tempatan pengusaha sudah cukup kuat. Nama saya Muhammad Syarul, BA 23110381. Seterusnya, bahagian yang ketiga adalah struktur harga jualan. Melalui jadual 6, kita boleh lihat bahawa pengusaha ada strategi harga yang bagus. Bagi produk bungkusan biasa seberat 120 gram hingga 420 gram, pengusaha mengekalkan margin untung seunit yang konsisten, yaitu RM2 bagi setiap pack. Namun untuk produk premium yaitu kuih cincin basbah, harganya adalah RM19 seunit. Selepas ditolak harga borong, variasi inilah yang memberikan keuntungan paling besar, yaitu sebanyak RM5.10 untuk seunit. Akhir sekali, bahagian yang sangat penting adalah kos logistik. Berdasarkan data MOQ untuk berat kotak 15 kg apabila menggunakan pos laju, kosnya melambung tinggi sehingga RM135 sekotak. Oleh sebab itu, untuk penjimatan kos penghantaran jarak jauh, perniagaan ini menggunakan sistem kargo yang jauh lebih murah, yaitu RM78 sahaja. Kos logistik inilah yang menentukan untung bersih pengusaha selamat ataupun tidak. Secara kesimpulannya, data Rabiatul Enterprise ini sangat sihat dari segi pengeluaran dan keuntungan. Jika kos logistik kargo dapat dikawal, produk warisan Sabah ini memang sangat sedia untuk dibawa ke pasaran global. Selamat sejahtera, saya Genevieve Fehli Anak Beles. Seterusnya saya akan membentangkan 7.0 iaitu perbincangan tambatan kajian. Di sini saya akan menerangkan bagi objektif pertama iaitu mengenal pasti ciri-ciri perniagaan PKS yang diusahakan oleh Rabiatul Enterprise. Hasil temumbuhan mengenal pasti 8 tema utama iaitu warisan keluarga, produk makanan tradisional, pengeluaran secara manual, keunikan produk, penggunaan teknologi digital, strategi harga, tenaga kerja dan juga rangkaian pemasaran. Secara ringkasnya, Rabiatul Enterprise merupakan perusahaan keluarga yang menghasilkan kuih cincin secara tradisional dan masih mengekalkan resepi asal. Walaupun proses pembuatannya dilakukan secara manual, perusahaan ini mampu menghasilkan sehingga 10,000 biji kuih cincin sehari. Keistimewaan produknya ialah penggunaan gula nipah yang tulen, selain memiliki pensijilan halal JAKIM dan mesti yang meningkatkan keyakinan pengguna. Selain itu, perusahaan ini turut menggunakan teknologi digital seperti orderlah, pembayaran secara QR dan juga media sosial bagi memudahkan urusan pelanggan. Produk mereka juga telah dipasarkan ke beberapa negeri seperti Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur dan juga Selangor. Apa yang paling menarik sepanjang temu bual ini ialah pengalaman yang dikongsikan oleh pemilik Rabiatul Enterprise. Beliau memulakan perusahaan ini dengan mewarisi kemahiran daripada ibunya dan berusaha mengekalkan keaslian kuih cincin walaupun permintaan semakin meningkat. Menurut beliau, antara cabaran terbesar ialah memastikan kualiti produk sentiasa konsisten kerana setiap kuih masih dibentuk menggunakan tangan. Beliau juga berkongsi bahawa penggunaan teknologi seperti orderlah banyak membantu menguruskan tempahan pelanggan dengan lebih sistematik. Walaupun perusahaan ini berasal dari sebuah kampung di Papar, produk mereka ini telah dikenali di beberapa negeri di Malaysia. Ini membuktikan bahawa PKS luar bandar juga mampu berkembang jika mempunyai produk yang berkualiti, pengurusan yang baik dan kesungguhan untuk terus maju. Kesimpulannya, Rabiatul Enterprise merupakan contoh PKS yang berjaya menggabungkan warisan tradisional dengan inovasi moden. Kejayaan mereka bukan sahaja terletak pada produk yang berkualiti, tetapi juga pada semangat untuk terus mengekalkan identiti tempatan sambil mengembangkan pasaran ke peringkat yang lebih luas. Saya percaya perusahaan ini mempunyai potensi untuk menembusi pasaran global pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izar Aizul bin Jaidi, pemegang nombor metrik BA 23160650. Seterusnya, saya akan membincangkan objektif 2 iaitu menganalisis isu dan cabaran yang dihadapi oleh pengusaha dalam perusahaan makanan. Berdasarkan temu bual bersama pengusaha Rabiatul Enterprise, terdapat 6 cabaran utama yang mempengaruhi operasi serta usaha untuk memperluaskan pasaran kuih cincin. Pertama ialah tekanan kos bahan mentah dan harga jualan.
Sebagai contoh, harga tepung beras telah meningkat daripada RM40 kepada RM58 bagi setiap kapit. Pada masa yang sama, kos diesel, gas dan plastik juga meningkat. Namun, harga jualan sukar dinaikkan kerana pengusaha bimbang pelanggan dan pemborong akan memilih produk pesaing. Keadaan ini menyebabkan margin keuntungan menjadi semakin kecil. Kedua ialah masalah aliran tunai dan kelewatan bayaran pemborong. Pengusaha perlu membayar upah pekerja setiap mingguan dan membeli bahan mentah secara berterusan, tetapi terdapat pemborong yang lewat membuat pembayaran. Oleh itu, pengusaha melaksanakan polisi no cash, no queue bagi memastikan modal persaingan tidak terganggu. Ketiga, kos logistik juga tinggi kerana penghantaran dibuat ke beberapa kawasan seperti Tawau, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Kos minyak dan pengangkutan yang meningkat memberi beban tambahan kepada perusahaan. Keempat ialah pengeluaran kuis cincin yang masih dilakukan secara manual. Walaupun kaedah ini mengekalkan keaslian produk, kapasiti pengeluaran bergantung kepada tenaga kerja dan masa bekerja. Hal ini menyukarkan perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran secara mendadak apabila menerima tempahan yang besar. Selain itu, perusahaan masih menghadapi kekangan premis dan pensijilan GMP kerana operasi dijalankan di kawasan rumah. Walaupun telah mempunyai pensijilan halal dan mesti, penambahbaikan premis masih diperlukan untuk meningkatkan keyakinan pasaran yang lebih formal. Akhir sekali, produk kuih cincin telah sampai ke beberapa negara melalui ejen. Namun, pengusaha masih bergantung kepada pihak ketiga yang menyebabkan kawalan terhadap harga, pembungkusan dan maklumat pelanggan luar negara menjadi terhad. Secara keseluruhannya, Rabiatul Enterprise mempunyai potensi yang baik, tetapi isu seperti kos, aliran tunai, logistik, pengeluaran manual, pensijilan dan pemasaran perlu ditangani supaya perusahaan dapat berkembang dengan lebih teratur lagi. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat beberapa strategi utama yang boleh memperkasakan Rabiatul Enterprise sebagai produk PKS yang berpotensi memasuki pasaran global. Yang pertama, strategi memperkukuhkan pemasaran digital. Berdasarkan temubual yang dijalankan, Rabiatul Enterprise telah menggunakan aplikasi Orderlah untuk mengurus tempahan dan pembayaran. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan media sosial serta platform e-dagang seperti Facebook sebagai medium pemasaran. Penggunaan platform digital ini membantu meningkatkan capaian pelanggan, memudahkan urusan tempatan serta memperluaskan pasaran produk. Seterusnya, strategi yang kedua adalah meningkatkan sokongan daripada kerajaan dan agensi berkaitan. Kerjasama dengan pelbagai pihak melalui bantuan pembiayaan, latihan keusahawanan dan pengajian amat penting dalam membantu perusahaan berkembang. Sokongan ini dapat meningkatkan kapasiti pengeluaran, memperkukuhkan daya saing serta membolehkan perusahaan memasuki pasaran yang lebih luas. Di samping itu, bimbingan daripada agensi berkaitan juga membantu meningkatkan kualiti produk supaya memenuhi piawaian industri. Dan strategi yang ketiga adalah memperluaskan potensi pasaran ke antarabangsa. Perusahaan boleh memanfaatkan penyertaan dalam pameran perdagangan antarabangsa dan menjalinkan kerjasama dengan agensi seperti Matret serta SME Corporation Malaysia bagi mempromosikan produk ke peringkat global. Selain itu, pematuhan terhadap piawaian dan keperluan ekspor juga penting bagi meningkatkan kebolehpasaran produk serta membuka peluang menembusi pasaran antarabangsa. Dan akhir sekali, strategi yang keempat ialah memperluaskan rangkaian pemasaran. Perusahaan boleh menambah kerjasama dengan pemborong, ejen dan pengedar bagi meningkatkan capaian produk ke lebih banyak kawasan. Selain itu, penggunaan pelbagai saluran pemasaran seperti pasaraya, kedai dan platform e-dagang dapat meningkatkan jumlah jualan, mengukuhkan jenama serta membantu meneroka pasaran baharu. Bahagian cadangan dan penambahbaikan. Berdasarkan dapatan kajian daripada kami, Rabiatul Enterprise mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang ke peringkat antarabangsa sekiranya dapat sokongan yang berterusan daripada pelbagai pihak lah. Secara ringkas, pada masa depan, pengusaha PKS perlu memanfaatkan teknologi digital, tingkatkan inovasi produk, baiki pembungkusan dan penjenamaan serta dapat sokongan daripada agensi seperti SME Corp, Matret, Mara dan Pharma bagi dia meningkatkan daya saing di peringkat global. Walau bagaimanapun, satu perkara yang ingin kami tekankan dari aspek infrastruktur, berdasarkan temubual bersama pengusaha Rabiatul Enterprise, beliau menyatakan bahawa jalan raya menuju ke kawasan IKS beliau sangat sempit dan sukar untuk orang lalu lah sebab
Sebab pengusaha tu sendiri yang cakap kat kami. Kami tanya dekat dia lah. Macam, apa yang kamu ingin untuk penambahbaikan di IKS ni? Dia cakap, dia tak nak modal, dia tak nak apa-apa pun daripada orang luar. Tapi dia nak infrastruktur iaitu seperti jalan raya dekat situ dibesarkan atau dilebarkan supaya pemborong, pelanggan, student-student yang nak melawat, buat lawatan dekat IKS tu senang untuk akses ke tempat beliau lah. Sebab dia memang tak minta apa-apa pun. Dia memang minta untuk jalan raya je dibaiki. Kesimpulannya, selain bantuan kewangan dan latihan, penyediaan infrastruktur yang lebih baik merupakan faktor penting bagi PKS seperti Rabiatul Enterprise dapat berkembang dengan lebih pesat. Dan seterusnya membawa produk makanan tradisional Malaysia ke pasaran antarabangsa. Sekian daripada saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa Rabiatul Enterprise berpotensi untuk terus berkembang melalui keunikan cincin warisan keluarga. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, pengusaha tetap berusaha untuk menjaga kualiti dan keaslian produk agar dapat terus bersaing dan berkembang pada masa hadapan. Di kesempatan ini, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Rabiatul Enterprise kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman sebenar dalam mengurus perniagaan. Sebagai seorang pelajar, pengalaman ini memberi kami gambaran bahawa kerja yang baik memerlukan perancangan, pengurusan masa dan komunikasi yang jelas. Perkara-perkara ini kami dapat praktikkan dalam dunia sebagai seorang pelajar, khususnya dalam menyiapkan tugasan, mengurus masa dan semasa berkomunikasi. Akhir kata, kami sekali lagi ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr., Miss, Sir, rakan-rakan dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Semoga usaha kecil kita ini mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih.